menyokong dia. Kita bagi jadi Perdana Menteri last kali duit UMNO disekat. Kita bagi jadi Perdana Menteri last kali. Jawatan Timbalan Perdana Menteri pun tak bagi kita. Padahal kita ada 42, dia ada 32. Patut kita Perdana Menteri. Tuan-tuan, bagi kementerian pun kementerian cap ayam. Macam mana tak cap ayam ni tuan-tuan? Di AP ni, dia ada seorang menteri muda, nama dia Yeo Bee Yin. Yeo Bee Yin ni jaga kementerian sains, teknologi dan alam sekitar. Tuan-tuan tahu apa yang Mahathir buat? Yang Muhyiddin buat? Dia ambil kementerian Yeo Bee Yin ni, dia pecah 3. Satu dia bagi kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, jadi Menteri Alam Sekitar. Satu dia bagi kepada Samsul Anwar Nasarah, Ketua Penerangan UMNO ketika tu, jadi Menteri Tenaga. Satu dia bagi kepada Khairi Jamaluddin, Menteri Sains. Cuba tuan-tuan bayangkan, satu kementerian dia pecah 3, dia bagi kepada orang yang paling kanan dalam parti PAS. Sebab presiden dia tak pegang jawatan menteri, Timbalan presiden lah yang paling kanan. Dapat kementerian cap ayam. Di Sabah kita berpakat agih-agihkan kursi. Apa dia buat tuan-tuan? Dia hantar orang bertanding bebas lawan kita. Kemudian tiba-tiba sekerat jalan, dia ambil pula parti musuh kita masuk dalam Perikatan Nasional. Tiba-tiba jumlah kursi yang dia orang bertanding lebih banyak daripada kita tuan-tuan. Itu sebab saya saudara last kali bila kena bully presiden dan timbalan, kita punya mantan presiden dan ahli-ahli parlimen kita nak disumbatkan dalam penjara. Maka akhirnya tuan-tuan, kita mengambil keputusan kita tak boleh terus menyokong Muhyiddin. Kita pun menarik sokongan. Saudara, macam-macam kita lalui. Masa tu kita minta supaya diadakan pilihan raya, tapi masa tu Covid pun masih belum okey. Maka akhirnya Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Bila kita menang di Melaka, kita menang di Johor, sudah ada feel good factor, sudah ada satu keadaan yang bagus untuk Barisan Nasional mengadakan pilihan raya umum dan kita boleh menang besar pada bulan 3 tahun ni. Tapi malangnya masa tu pembangkang mengadakan perjanjian dengan kerajaan, dan dalam syarat dia kata tak boleh buat pilihan raya sebelum 31 Julai 2022. Maka kita tunggu lagi. Selesai saja 31 Julai. Datang bulan Ogos, bulan September kita tunggu, kita minta supaya dicepatkan. Hari-hari saya melalak minta dicepatkan pilihan raya ni tuan-tuan. Akhirnya pada tanggal 10 hari bulan 10, Perdana Menteri pun mengumumkan kita buat pilihan raya. Tetapi tuan-tuan, saya nak beritahu, dalam dunia ni hanya di Malaysia je pembangkang tak nak pilihan raya. Betul tak betul? Ada pernah tengok negara-negara lain pembangkang takut menggigil nak buat pilihan raya? Pernah? Tak ada. Pembangkang negara lain tuan-tuan, mereka buat demonstrasi mendesak supaya disegerakan pilihan raya, betul? Tapi di Malaysia tuan-tuan, pembangkang termasuklah PAS, termasuklah Bersatu, termasuklah Pejuang Muda, PKR, DAP, semua menggigil tuan-tuan, tak nak pilihan raya. Sebab apa mereka tak nak pilihan raya agak-agaknya tuan-tuan? Sebab mereka tahu saudara, pilihan raya ini akan menyebabkan mereka hilang kerusi yang sedia ada tu tuan-tuan. Itu sebab mereka tak nak pilihan raya. Bila kita tanya dengan dia, kenapa kamu takut dengan pilihan raya? Mereka kata, kita nak pastikan bahawa rakyat dijaga dengan baik. Hari ini patut fokus untuk menjaga nasib rakyat yang akan berhadapan dengan banjir. Tapi saya nak tanya dengan tuan-tuan, UMNO ni baru je nak start buat ceramah, betul tak betul? Yang dah berceramah 2 bulan, dah turun satu negara berkempen, siapa? Siapa tuan-tuan? Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Mereka dah lancar macam-macam lancar dah tuan-tuan. Dah buat jelajah ayuh dan sebagainya, betul tak betul? Kita baru nak start tuan-tuan. Bila datang banjir, tu hari banjir sekejap kat Seri Gading, banjir sekejap kat Johor Bahru,
Yang turun orang BN juga yang bantu. Rafizi Ramli ada pergi bantu? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Padahal mereka kata mereka nak fokus jaga rakyat. Betul tak betul? Bila kita dah bubarkan parlimen, SPR cakap, bekas pengurusi SPR beritahu, kalau misalnya 6 buah negeri ni, Kelantan, Terengganu, Kedah, begitu juga dengan Penang, Selangor dan Negeri Sembilan, kalau mereka tak mau buat pilihan raya sekali, maka kerajaan terpaksa membelanjakan 300 juta tambahan. Itu baru kerajaan. SPR kena belanja lagi 300 juta. Belum lagi perbelanjaan agensi lain yang terlibat dalam pilihan raya. Polis kena pakai, betul tak betul? Pasukan-pasukan lain kena pakai juga. Parti-parti politik kena belanja lagi. Tuan-tuan, macam sekarang ni di negeri Kedah, bila tuan-tuan pergi ke peti undi, dulu tuan-tuan kena tanda tangan, kena tanda pangkah dekat 2 kotak. Satu, kertas undi parlimen. Satu lagi, kertas undi DUN. Betul tak betul? Kali ni hanya 1 kertas undi. Padahal boleh buat 2 sekali dalam satu masa, tak bazir masa. Tapi bila tanya dengan MB Selangor, tuan-tuan, MB Selangor Amiruddin kata, kita nak fokus jaga rakyat. Jaga rakyat kepala bapak dia. Bila datang pilihan raya, tiba-tiba MB Selangor bertanding di kerusi Gombak. Maknanya dia masuk pilihan raya. Betul tak? Dia akan bercuti daripada buat kerja sebagai Menteri Besar dalam tempoh 2-3 minggu. Kita lihat Menteri Besar Negeri Sembilan sama juga. Menteri Besar Negeri Sembilan, tuan-tuan, dia cakap kita tak bubarkan, kita nak jaga rakyat, kita tak nak berkempen. Last kali dia jadi calon di Port Dickson. Nampak tak, tuan-tuan? Saudara, mereka ni hipokrit. Kalau dah kau masuk jadi calon MB Negeri Sembilan sama, MB Selangor sama, maka apa salahnya bubarlah sekali Dewan Undangan Negeri, supaya duit rakyat yang patutnya digunakan untuk bantu mangsa-mangsa banjir tu, 300 juta yang SPR nak belanja ni, tuan-tuan, patut duit itu dibelanjakan. Tetapi malangnya, saudara, seperti mana yang kita tahu, mereka ni, saudara, cakap lain buat lain. Itu sebab kita tak ada pilihan. Cara nak ajar manusia yang menipu ni, saudara, tidak lain tidak bukan, kita kena ajar dengan menolak mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh? Jangan bagi 1 undi pun pada mereka. Kerana, saudara, sekarang kita dah ada pengalaman. Kalau dulu mereka boleh fitnah UMNO, BN, macam-macam. Mereka boleh kata UMNO tak jaga rakyat. Mereka boleh kata UMNO ni parti rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Tetapi, saudara, hari ini rakyat sudah boleh buka mata. Dulu orang fitnah BN, kita nak jawab pun susah, sebab tak boleh buat perbandingan. Tetapi bila kita bagi kuasa 22 bulan pada Pakatan Harapan, apa jadi kepada agama kita, tuan-tuan? Kita lihat kedudukan Islam sebagai agama persekutuan diperkotak-katikkan. Aset tabung haji, aset umat Islam pun Lim Guan Eng letak di bawah Special Vehicle Company yang dijaga oleh penyokong DAP. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, tak pernah berlaku dalam sejarah. Kita lihat hak istimewa orang Melayu diperlekeh, sampaikan biasiswa marah. Kalau dulu kita boleh hantar anak kita ke luar negara, tiba-tiba zaman PH dihentikan. Nasib baik Dato' Seri Ismail Sabri naik sekejap, saudara. Maka walaupun kita ada hybrid government, belum dapat memerintah sepenuhnya, bila pelajar-pelajar marah terkesan kerana kejatuhan nilai ringgit, Dato' Seri Ismail Sabri dapat naikkan allowance bulan-bulan
yang kita berikan kepada pemegang-pemegang beasiswa MARA tuan-tuan yang berada di luar negara. Lega sikit tuan-tuan. Itu baru memerintah kerajaan campuran. Kalau lepas ni kita memerintah secara bersendirian, lagi banyak kita boleh bantu rakyat. Betul tak betul tuan-tuan? Dulu tak pernah pun kedudukan bahasa Melayu diperlekeh. Zaman PH kita lihat, dia buat press conference pun dalam bahasa Tamil. Menteri ni tuan-tuan, Kula Segeran. Kita lihat Lim Guan Eng, Menteri Kewangan, press release dalam bahasa Mandarin. Tak pernah berlaku. Malah tak pernah berlaku dalam sejarah tuan-tuan. Bila mana yang di-Pertuan Agong buat kali pertama pun, yang di-Pertuan Agong pun lari tuan-tuan, tak tahan dengan kerajaan Pakatan Harapan. Baru 2 tahun jadi Agong, last kali yang di-Pertuan Agong pun lari saudara. Saudara yang saya kasih sekalian, dulu orang tak tahu benda ni semua. Apa yang berharga yang mereka ada, mereka mungkin tak berapa menghargai. Biasalah tu, ini manusia tuan-tuan. Bila benda dah hilang, baru kita rasa menyesal. Bila orang yang kita sayangi dah tak ada, baru kita terasa kehilangan dia. Saya ambil contoh. Dulu kita ada seorang Perdana Menteri yang baik, tapi akibat daripada fitnah, maka akhirnya hari ini Perdana Menteri yang baik ini berada di dalam penjara tuan-tuan. Kita lihat, dulu orang kata dia macam-macam, tetapi jangan lupa tuan-tuan, di bawah pemerintahan dia, pada ketika itu, saudara BRIM telah dimulakan pada tahun 2012. Ingat lagi tak? Mula-mula kita bagi 500. Saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Dato' Najib pernah cakap, bila dia bagi tu ada tempat-tempat dia bagi sendiri pakai tangan dia, makcik tu peluk dia satu macam, dia kata cuba you bayangkan, dia kata, makcik ini kata, anak dia pun tak pernah bagi RM500. Sekali dapat 5 keping, dia kata. Masa saya dekat South Africa dengan Datuk Seri Najib, dia kata, itu baru kita bagi sekali. Cuba bayangkan kalau kita bagi dia lagi sekali. Masa itu saya cakap, sudah, lambat lagi nak pilihan raya ni. Betul, rupa-rupanya tuan-tuan, lambat lagi, setahun lepas tu baru pilihan raya. Dia nak pastikan tuan-tuan, rakyat dijaga dengan betul. Daripada 500, lepas tu naik 600,500. Lepas tu naik berapa lagi? Naik 900 lebih. Bila dah nak pilihan raya tahun 2017, 2018, dinaikkan lagi jadi 1,200. Bila nak pilihan raya tu, Datuk Seri Najib cakap, kalau kita menang, kita akan naikkan menjadi RM2,000. Masa tu pun Lim Guan Eng kata, kalau kita perintah, kita pun akan bagi RM2,000. Tuan-tuan, bila datang Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, ada dapat RM2,000 ni, ada dapat tak dapat? Tak dapat, yang dapat RM30. Gembira tak gembira? Gembira, padanlah. Tuan-tuan, klinik rakyat satu Malaysia hilang. Perkara pertama yang dia buat tuan-tuan, klinik rakyat satu Malaysia, semua dia tutup. Dia tutup, dia cabut tu, apa ni, lambang satu Malaysia tu. Sampai dah tak jumpa dah kedai kain satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, tak ada dah. Semua dia tutup. Bantuan awal persekolahan, bantuan musim tengkujuh macam bulan 11, bulan 12, bulan 1, biasa BN akan bagi RM200, RM200, sebab orang tak boleh pergi menoreh. Bila bagi pada penoreh getah, pesawah padi pula cakap dengan Datuk Seri Najib, kami pun sama juga. Bila kami dah tanam, kami kena tunggu 3 bulan, tak ada hasil, nak makan apa Datuk Seri? Maka pesawah padi pun kita bagi RM200, RM200. Nelayan, enjin motor boat 1MDB bagi, bot Mardi bagi. Lepas tu pergi tangkap ikan, tak nak bawa balik kat Malaysia, ada juga. Saudara, ada juga. Apa Datuk Seri Najib buat? Sebab masa tu bila dia tangkap ikan, ringgit Malaysia tak kuat, dia jual kepada Thailand, dapat lebih sikit.
Maka kita bagi subsidi mendaratkan ikan. Bawa balik ikan, mendaratkan dekat jeti-jeti yang ditetapkan oleh kerajaan pun dapat subsidi lagi. Sebelum tu subsidi diesel pun bagi. Orang tak mampu, orang kampung, ketua kampung, penghulu kampung, Pak Imam, Tok Siap, tak mampu pergi naik haji, kita hantar naik haji menggunakan Haji 1MDB. 2018 tu patut saya jadi ketua urustia yang mengurus orang yang pergi haji. Last kali dengan saya pun tak merasa pergi haji. Tuan-tuan, bila kalah pilihan raya, saudara, banyak benda kita hilang. Hari ni baru orang kata rindu zaman Najib. Saya nak beritahu tuan-tuan, rindu pada zaman Najib tak guna. Sebab apa? Sebab kerana ada 25% orang Melayu pada ketika itu silap mengundi. Bila mereka silap mengundi, tuan-tuan, mereka telah mengangkat satu kerajaan yang telah memusnahkan sistem undang-undang Malaysia. Bila sistem undang-undang Malaysia sudah tidak adil, bila ketua-ketua asas institusi asas negara ni, tuan-tuan, dipilih dari kalangan orang politik, tak pernah dalam sejarah seorang yang dah pergi tanam sayur, dah pencen 2 tahun, diangkat balik kerja dengan kerajaan jadi ketua polis negara. Tak pernah. Rupa-rupanya ada misi-misi penting. Antaranya bila ada video yang clear macam video Azmin Ali dengan Haziq, walaupun jelas dia kata kabur. Saya mula-mula nak percaya mungkin mata dia dah kabur sebab dia dah tua, dah pencen. Betul tak betul? Tapi bila baru-baru ni dia kahwin, tuan-tuan, saya terus tak percaya. Dia kata dia nak bawa balik Jolo. Kita tunggulah mana Jolo. Dia kata hujung tahun dah 3-4 kali hujung tahun. Last kali dia pun dah tak jadi IGP. Jolo dia tak bawa balik, yang dia bawa balik jodoh. Bila saya tengok jodoh ni, tuan-tuan, muka boleh tahan. Kalau mata dia ni tak nampak, kabur, video Azmin terang-terang tu, saudara, dia boleh kata kabur. Kalau betul lah dia punya mata kabur, dia tak cari jodoh yang molek. Betul tak betul? Mesti jodoh dia pun pecah rumah muka dia. Tapi molek pula, maknanya tak kabur hanya kerana kesetiaan Hamid Badu kepada Tun Mahathir. Maka tuan-tuan, orang yang melakukan jenayah seks luar tabi'i ini dilepaskan semata-mata kerana dia orang Mahathir. Hanya kita tak pernah tengok Badan Pencegahan Rasuah. Selama hari ini kita tahu yang menjaga institusi Badan Pencegahan Rasuah mestilah daripada susul galuh orang yang bekerja di Jabatan Pasukan Pencegahan Rasuah. Tiba-tiba, tuan-tuan, MPT, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR, orang politik, dia lantik pula menjadi Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah. Cuba tuan-tuan bayangkan. Itu yang Datuk Najib cakap. Cuba tuan-tuan bayangkan, Ahli Pimpinan Tertinggi PKR dia lantik menjadi bos SPRM. Sudah pastilah orang-orang dia lepaskan orang-orang yang tidak menyokong dia didakwa. Itu yang Datuk Najib cakap. Kalau gitu kita pun boleh letak ahli MKT UMNO Datuk Lokman Adam jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tuan-tuan setuju tak? Cuma kena ingatlah, kalau saya jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, bukan setakat orang-orang pembangkangnya, orang UMNO pun kalau tak betul saya masukkan sekali. Kena beringatlah, kan? Saudara, ini realiti. Hari ini, tuan-tuan, orang yang tak berdosa terpaksa merengkuk dalam penjara. Baru ni Datuk Zahid beritahu dia jumpa dengan Datuk Najib. Bila dia jumpa dengan Datuk Najib, dia peluk Datuk Najib belakang ni, dia rasa tulang ni, tuan-tuan, dah kurus. Dah lah nak salam Datuk Najib ni 1.5 jam nak semayang dengan Datuk Najib, tak boleh. Dia tunggu 1.5 jam. Last kali dapat masuk. Sebelum ni dapat bersembang sekejap.